um, cikgu-cikgu yang agak baru, agak masih lambat lagi lah untuk nak fikirkan bab nak mengakhiri jawatan, nak pencen tu lambat lagi. Jadi pakat terutamanya macam cikgu T.S. Hayati dan lain-lain lah yang seangkatan dengannya, yang nampaknya boleh membantulah kami ni, sama ada yang tua atau yang muda ke, yang baru ke yang lama ke, mana-mana yang perlu, rasanya tolonglah bantu. Itulah saya rasa lebih kurang daripada saya ni. Dan sebab tu saya rasa terpanggil untuk mengikuti lah sebarang mana-mana subjek yang agak baru ni. Dan pagi ni pun saya tengah deal dengan beberapa syarikat yang bekal Arduino T tu. Sebab oleh kerana saya rasa lebih senang saya order direct dengan syarikat. Sebab saya tanya dia, kalau order dengan Shopee daripada syarikat dia juga, dengan jumlah yang banyak, saya order untuk 22 pelajar, satu seorang. Saya dah order satu, dah sampai, dah complete satu set. Jadi saya rasa oleh kerana hujung tahun ni saya dapat maklumat, mungkin semua sekali tahu yang hujung tahun ni mungkin PA keluar tajuk tu Arduino. Jadi senang mereka awal ni saya terus prepare satu seorang lah. Untuk saya ada 22 orang. Jadi saya terus check untuk 22 tu dah dapat dah semua sekali potensial daripada syarikat daripada Melaka ni. Alhamdulillah dia boleh beri less lagi, harga boleh beli banyak dah. Kalau kita beli ke Shopee tu tak ada less apa-apa dah, harga tetap gitu je. Mungkin oleh kerana kita beli sekaligus, jimat dari segi kos mata orang lah. Itu je lah. Jadi beli boleh beli, tapi nak apply, nak bicara, nak sambung apa gitu gini, memang saya buta lah. Sebab tu saya perlu sangat ilmu daripada tenaga pengajar, cikgu-cikgu, terutama TS yang baru ni bertolong saya. Sabau ni pun pergi juga ke IAB kerana nak cari ilmu, nak jumpa orang dan nak bertanya. Itulah. Tapi mungkin tak lama nak lepas ni makin hujung, mungkin tak ada benda lah, mungkin tak ada keluar apa-apa dah. Cuma setakat gini lah, dalam 2 ini saya bertanya, insyaAllah boleh membantu saya dan seterusnya boleh membantu pelajar-pelajar saya lah. InsyaAllah itulah harapan saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Cikgu Zafar. Semangat. Sebenarnya macam kami cikgu-cikgu kira masih baru lah sebenarnya dalam bidang ni. Sebenarnya perlukan semangat orang-orang lama untuk teruskan. Sebab bidang kita ni dia semakin mencabar. Belajar kita pun makin mencabar. Memang makin mencabar, dan benda ni setiap boleh katakan setiap modul keluar je benda-benda baru yang memang kita tak sempat nak fikir pun benda tu. Keluar Allahu Akbar. Benda ni pula, lepas tu benda ni pula. Jadi tak sempat nak belajar, nak cari maklumat benda yang pertama ni, datang pula yang lain pula. Kena fikir pula benda yang baru. Dengan saya pula fikirkan benda contohnya nak dari segi urus pembelian, lepas tu nak cari pembekal, macam-macam sebenarnya. Pada masa sama nak belajar, masa sama nak mengajar. Setuju. Memang letih kan, letih. Boleh faham. Saya pernah mengalami situasi tu. Ya, tahu. Okay. So kita orang tak boleh nak cakap kalau boleh nak timbul sebanyak ilmu semaksimal mungkin lah kalau boleh. Itu je lah. InsyaAllah. Lepas tu boleh sedang nampak berapa orang? Ada 13 orang. Berapa orang dulu tu? Fazil.
Assalamualaikum Fazil. Lama tak jumpa Fazil. Ada insyaAllah ada. Biasa-biasa pergi ke ILP Kuala Batak tu mungkin kenal lah. Saya kenal dia kenal saya, gitulah. Tapi lain tu minta maaf lah. Boleh tengok nama, boleh tengok gambar tapi cuba cari, tak nak. Mungkin campur dengan nak nyanyi awak. Tak apa ingat lah. Okey, kita boleh mula lah. Kalau nunggu tu. Okey. Okay, saya dah 10 lebih tadi. Okey. Boleh mula InsyaAllah kita mulakan ya. Boleh PSC Hayati. Saya terus share ke? Share Boleh. slide. Boleh? Boleh. Sila. Sekejap. Okay. So boleh nampak tak? Nampak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hayati daripada Kolej Vocational Kelang. So hari ni sebenarnya nak buat sedikit pengungsian lah mengenai DDC khas untuk HVAC. So sesi ni sebenarnya kita record. Dan record ni kita akan masukkan dalam YouTube. So mana-mana yang tak sempat nak masuk ataupun nak ulang tengok lepas ni, TS by T akan share link lah. So untuk DDC HVAC ni sebenarnya yang kita nak kena faham, DDC tu adalah direct digital control. Tapi kita nak fokus kepada aircon, bidang kita sendiri, heat, ventilation and air conditioning. So saya dah simplify kat sini, ringkaskan sebenarnya dalam DDC ni kita sebenarnya lebih kepada nak tengok yang pertama adalah building management system untuk aircon, HVAC. Maksudnya macam mana dalam satu bangunan tu sistem yang berkaitan dengan aircon ni kita boleh buat secara automation ataupun automatic. So dia sebenarnya ada banyak lah. Tapi kita nak simplify, maksudnya kita nak go through dia tu lebih kecil, scope dia yang lebih kecil kepada direct digital control, HVAC. Contohnya satu device, satu controller, satu sensor. So building management system ni dia besar. Bila dia besar, bila dia besar, kita nak kena faham asas dia dulu. So maksudnya dekat sini, kalau berkaitan dengan building ni, management system ni, kita ada satu bangunan. Dalam satu bangunan tu ada pelbagai, dalam ni ada macam-macam sistem HVAC. So kita nak auto dia, kita nak control dia secara auto. Itu dipanggil untuk bangunan lah. Tapi kalau untuk digital direct control HVAC ni, dia sebenarnya skop dia kecil je. Lebih kepada sistem HVAC. So sekejap lagi saya cerita detail sikit lah. Tapi sebenarnya saya dah ringkaskan supaya saya sebenarnya nak bagi faham asas tu. Sebab bila kita sebenarnya, kalau kita ni cikgu atau kita sebagai student, kalau kita tak ada asas, kita tak faham asas tu, kita tak boleh nak buat sistem lain yang ada aksesori. Sebab asas kita tu tak kukuh. So orang bagi sistem kita semahal mana pun, ada 100k ke 500k ke, sebab kalau melibatkan BMS ni biasanya dia mahal. Kalau Kelang yang saya pasang
untuk kontrol 3 unit aircon pun saya dah habiskan dalam 12,000 untuk kontrol 3 unit saja. Itu pun saya hanya pakai 2 sensor temperature. So dia mahal. Jadi cara yang paling mudah sebenarnya kalau kita nak tahu sistem yang lebih besar, kita kena tahu asas dia dulu yang paling kecil yang kita kena faham lah. So yang saya tunjuk sekarang ni dia adalah Building Management System ataupun kita panggil singkatan dia BMS, atau satu lagi dia ada BAS. Kalau BAS ni, yang A ni adalah automation. Automation ni maksudnya automatic lah. So sistem tu akan berfungsi secara automatik. Kita dah letak set point yang kita nak lah. So saya tak cerita detail lagi yang tu. So sekarang ni nombor 1, sistem pengurusan bangunan BMS ni adalah sistem kawalan yang boleh digunakan untuk memantau, mengurus perkhidmatan mekanikal, elektrikal dan elektromekanikal di sebuah kemudahan. Maksudnya, kalau betul-betul BMS, semua benda yang ada dalam bangunan tu, contoh macam gambar yang saya lukis yang saya buat ni, ada kipas, ada aircon, lepas tu ada TV, lepas tu ada lampu. So semua tu adalah peralatan yang ada dalam satu bangunan. So alatan-alatan tu semua, peralatan tu semua kita boleh on dia, kita control dia. Kalau tak ada pakai automasi ataupun automatik, kita akan on secara manual lah. Kalau ada kita ada kipas 5. Jadi kita kena switch 1, dia tekan switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5. So secara manual. Kita control bangunan tu ataupun rumah kita tu secara manual. Tapi bila sebut BMS, sebenarnya dia ada satu sistem secara automatik. Contoh, tak ada orang duduk dekat ruang tamu, so dia tak detect orang dekat ruang tamu, dia auto akan tutup kipas. Dia automation secara automatik. Depends pada kita lah macam mana kita nak design dia. Lepas tu perkhidmatan tersebut termasuk kat sini kuasa, pemanasan, pengudaraan, penyamanan udara, kawalan akses fizikal, sistem pump, station pump, lift dan lampu. So ini adalah BMS yang asal. Apa saja yang ada dalam bangunan tu, ataupun saya kecilkan skop kat sini, dalam rumah kita tu, semua benda peralatan yang berkaitan dengan elektrik dalam rumah kita tu, kita boleh kontrol guna satu sistem. Okay. Itulah dipanggil Building Management System. Tapi saya kecilkan kepada rumah lah. Okay. Setakat itu boleh ke? Saya risau juga ni. Okey ke? Okey. Boleh. Boleh Okey, lepas tu saya teruskan. Okey, boleh. Boleh Kalau ada soalan boleh tanya. Saya risau juga sebab saya bercakap dari segi fahaman saya lah. Tapi saya cuba sampaikan maksud dia. So contoh gambar yang saya tunjuk sekarang, dia Building Management System yang asalnya macam saya cakap tadi. Dalam rumah kita, semua peti sejuk ke barang-barang elektrik, contohnya periuk nasi ke, oven ke, microwave ke, semua kita nak on peralatan tu, kita guna manual. Maksudnya switch. Kita switch lah, tekan 1, tekan 2, switch 2, switch 3, switch 4. So semua peralatan ni kita tekan secara manual. Okay. So bezanya bila kita ada automasi ataupun management system, kita akan on semua yang ada dalam rumah tu, kita akan pakai pengawal. Maksudnya, contoh macam saya cakap tadi, kipas. Kalau tak ada orang lalu, tak ada orang dekat ruang tamu, contoh tak ada orang dekat ruang tamu, so kipas tu dia akan off. Sebab apa? Contohlah, saya kata kita letak satu sensor kat sini, sensor human. Maksudnya, sensor pada kipas tu, dia tak detect orang yang duduk dekat ruang tamu. So, dia akan auto cut off kipas tu. So, tak membazirlah elektrik kita. Sebab itu adalah benda yang kita kena faham. Contohnya aircon, sama juga macam aircon. Contoh aircon kita tu, kalau kita kata, kadang-kadang kita lupa nak offkan aircon kan.
So bila lupa nak off aircon, contoh kita keluar rumah cepat-cepat, aircon kita lupa nak off. So macam mana kita nak prevent ataupun nak elakkan daripada kipas kita, aircon kita tadi tu, dia berfungsi bila tak ada orang. So samalah contoh yang saya beritahu tadi, kita letak satu sensor kat sini, sensor motion contoh. Maksudnya kalau orang kan bergerak. So bila tak ada motion, dia tak detect sebarang motion. So motion ni, sensor dia ni akan bagi signal pada aircon. So aircon ni akan auto off lah. Gitu maksudnya. Jelas tak yang tu? Okay? Boleh ke? Kalau ada soalan tanya. So dia bercakap dalam Google Meet dia bercakap dengan benda ni kan. Saya tak nampak orang. Boleh ke? Jelas. Jelas Kalau ada soalan Boleh. Boleh. So semua benda, saya sambung semua benda dalam bangunan tu kalau kita boleh buat secara automation ni, maksudnya itu adalah building management system. Sebab apa? Sekarang ni kita ke arah saving energy, kita ke arah energi baru. So benda-benda tu sebenarnya kena ambil tahulah sebab kita sebagai pengajar dalam bidang teknikal, kita sebenarnya kena bergerak seiring dengan industri semasa, IR 4.0. So kita kena ambil pot. So apa berlaku? Sebab sebelum ni orang pasang aircon, orang tak kisah sama ada, orang tak kisah pasal bil. Sebelum ni orang nak tahu macam klien kita ataupun pengguna ni, dia nak tahu pas dia switch, dia on saja aircon tu, dia rasa sejuk. Tapi zaman sekarang dah berubah. Setiap pengguna tu dia akan tengok bil dia. Tengok bil aircon. Contohnya dia penggunaan aircon dia satu hari berapa jam, berapa duit yang dia kena keluarkan. So orang sekarang dia akan tengok benda tu. So sistem ni kita kena create melalui BMS lah. Sebenarnya salah satu cara untuk buat saving. Tapi banyak lagi lah benda tu. Benda tu banyak lagi. So kita akan cakap mengenai asas je dulu. So lampu pun sama. Lampu kita boleh on off secara automatik. Contoh sama juga. Kita letak sensor motion. Maksudnya kalau lampu tu detect pergerakan orang, baru dia on. Kita pernah pergi tempat kan? Ataupun kita ada beli barang dekat Shopee yang lampu tu, kalau orang lalu baru dia nyala. Kalau lalu dia baru nyala. So itu adalah salah satu point untuk building management system. Termasuklah TV TV ni biasa. Contohnya plug TV tu, kalau contoh plug TV kan ada lampu kecil LED tu pun akan efek pada bil elektrik. Sebab tu disarankan untuk kita semua kalau betul-betul nak buat saving, plug-plug semua tu kena tutup lah. Betul-betul. Sebab lampu tu walaupun LED kecil dia akan tarik juga elektrik kat situ. So kita pergi pada seterusnya. Okay. So saya nak kelaskan kat sini. Kalau BMS untuk aircon, untuk HVAC, kebiasaan dalam rumah kita ada apa? Contoh, gambar yang saya letak tu, satu kipas. Yang dua, penyamanan udara. So, skop sebenar untuk aircon ni, HVAC ni, dia akan menjurus kepada peralatan bidang kita. Lampu tu tak masuk kita punya bidang sebenarnya. Sebab itu adalah building management system yang besar. So kita nak kecilkan skop sekarang ni, kita nak uruskan, kita nak manage sistem yang berkaitan dengan aircon atau berkaitan dengan bidang kita saja, kipas, aircon. So dia ada beberapa, sebenarnya dalam aircon ni ada 4 benda lah yang kita kena kontrol. Satu, ventilation. Yang kedua, humidity. Yang ketiga, temperature. Yang keempat adalah pressure. So itu adalah berkaitan dengan bidang aircon. Itu kita punya skop. So dalam rumah ni, 2 benda yang kita kena buat dia punya controller ataupun managekan sistem tu. Satu kipas, satu lagi penyamanan udara. Okay. Lepas tu kita tengok kat sini. Okay. Untuk kipas dan penyamanan udara ni, kita kena kontrol juga guna satu device yang kita panggil pengawal ataupun controller. So kipas ni macam saya cakap tadi ada sensor apa-apalah macam saya cakap tadi, sensor motion lah paling mudah. Paling mudah adalah sensor motion.
motion. Lepas tu sebab motion ni kalau sensor tu tak detect pergerakan, so dia akan auto shut off. Dia akan jadi off secara automatik. So bila auto shut off tu, di situlah sebenarnya berlaku saving energy. Macam kita tahu kan kelebihan BMS tu apa. Kekurangan dia apa? Sebab dia mahal. Sebab kawalan ni kita nak create tu sebab dia adalah berdasarkan kreativiti. Sebab tu mahal. Bila berfikir dia akan jadi mahal. So ini adalah asas untuk building management system khas untuk HVAC. Sebab fokus kita sebenarnya kepada HVAC. Benda-benda atau peralatan-peralatan yang berkaitan dengan bidang penyejukan dan juga penyamanan udara. Tapi kita kontrol secara menggunakan controller. Okay. Sikit je. Saya tak banyak pun slide saya sebenarnya. Sebab saya nak simplify betul-betul. So saya fokus balik daripada building management system tadi. Tadi asalnya adalah BMS kan. So kita akan simplify kepada DDC, Direct Digital Control. Khas untuk betul-betul kita punya bidang teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Kalau siapa ada baca ni dalam satu buku, dia akan bagi tahu kita lah. Sebenarnya kita akan kontrol 4 benda ni sahaja untuk bidang HVAC. So kita akan fokus pada HVAC. 1, suhu. Yang kedua, kelembapan. Yang ketiga, tekanan. Yang keempat adalah pengudaraan ataupun ventilation. Sebab ini kita punya bidang. Jadi apa-apa sahaja berkaitan dalam bidang kita yang berkaitan dengan suhu, yang berkaitan dengan kelembapan, yang berkaitan dengan tekanan, yang berkaitan dengan pengudaraan, kita kena buat controller dia. Sebab tu kita panggil DDC. Contohnya kat sini adalah suhu. So kita akan guna termometer. Okay. Kelembapan. Kenapa perlu kelembapan? Sebab kita duduk di garisan khatulistiwa dalam Malaysia ni. Malaysia ni duduk dalam garisan khatulistiwa. So dalam garisan khatulistiwa ni, kita kena faham suhu dan lembapan yang selesa. Selesa ikut Ashri ada julat dia. So ada julat. Contoh yang pertama, kalau suhu, kita tengok pada remote tu kan, dia ada 16 darjah Celsius sehingga 30. Jadinya suhu ni adalah suhu untuk panduan kita. Kalau kita design kita punya sistem sama ada aircon ataupun penyejukan tu, kita kena make sure, kena pastikan suhu tu jatuh dalam julat 16 hingga 30, barulah kita boleh clarify ataupun kita boleh buat pengesahan, verify kita punya sistem tu sebenarnya boleh dipakai untuk orang-orang yang berada di negara Malaysia. Sebab tu kita kena test suhu ambient sebelum kita design. Contohnya macam itulah. Sama ada sistem tu adalah sistem aircon yang split unit ataupun domestik tu, ataupun sistem yang komersial. Sama je. So dia mesti jatuh dalam suhu julat yang selesa. Kelembapan pun dia ada peratusan dia. Sehingga berapa peratus kelembapan. Maksudnya kalau kelembapan tinggi, orang-orang kita duduk, kalau contoh kita bila musim terkujuh kan, dalam udara kita terlalu banyak air. So kelembapan tu tinggi. Jadi orang kita tak selesa. Sebab maksud selesa bagi penyamanan udara ni, kita duduk dalam satu ruang tu, kita tak menggigil dan kita tak berpeluh. Itu maksud sebenar selesa. Kalau kita duduk dalam satu bilik tu, kita menggigil, maksudnya kita sejuk, dia dah jadi penyejukan. Dia bukan jadi penyamanan. So ada benda-benda yang kena faham lah dekat sini. So tekanan pun sama. Sebab contoh, kita masukkan pressure dalam sistem. Bila masuk pressure dalam sistem tu, berapa pressure? Contohnya R22, berapa pressure untuk bahan pendingin? So kita boleh kontrol sistem kita tu sebenarnya. Contohnya ada pressure stat kan, low pressure, high pressure, so kita cut off terus. Contohnya kalau kita letak low pressure 10 PSI, bila dalam sistem tu tak cukup 10 PSI, so sistem akan cut off. Itu adalah automate. Maksudnya kita buat DDC dekat situ. Dia control. Cuba kita kena tambahlah pergi pada device apa. Pengudaraan pun sama. Sebab contoh split unit kat rumah kita. Bila split unit tu,
Contoh angin dia macam ribut keluar. So benda tu menjadi satu benda yang tak selesa untuk klien ataupun pengguna. Jadi kita kena make sure kita kena servis. Bila kita servis, tak ada dah bunyi. Noise level tu tak melebihi lah dia punya level yang sebenar. So aircon tu tak bunyi bising. So benda tu sebenarnya kita boleh design. Kita boleh design contohnya dekat aircon indoor tu kita letak satu sensor yang bunyi noise tu. Kalau melebihi contohlah saya cakap 7 desibel. So kita akan bagi signal tadi, sensor tadi bagi pada controller akan cut off kita punya sistem. Ataupun kita blinking. Blinking apa? Oh maksudnya sistem kita ni dah kena buat servis. Sampai kat situ. Maksudnya boleh tak faham apa yang saya maksudkan tu? Boleh ke? Saya nak kena tanya lah. Okey ke? Sampai ke situ? Okey. Okey. So, ini last lah ni. Last. Saya akan tunjuk satu je lagi yang slide last ni. Okey, DDC. Contohnya kat sini kita ambil suhu Ni benda simple ni, yang asas. Sebab tu dalam worksheet yang pertama tu, kita letak digital thermostat. Ataupun digital controller nama dia. Sebab kat situ sensor masuk dalam ruang bilik yang kita nak sejukkan. So bila kita dah letak set point contohnya aplikasi dalam ruang kabinet ni, kita letak 5 darjah Celsius. So bila dah dapat 5 darjah Celsius kat situ, controller kita dekat sini dia akan bagi signal. Signal ni dia akan bagi signal kepada controller. So controller kita akan cut off lah. Cut off pergi pada kompresor. Gitu. Sebab tu kat sini dia akan ada set point. Set point tu maksudnya kita nak suhu bilik tu design berapa. Kalau kita kata suhu tu kita design 5 darjah Celsius. So bila dah dapat suhu 5 darjah Celsius ni, kita kena bagi signal pada controller. Controller akan cut off kompresor. Supaya suhu ruang bilik tu sentiasa dalam 5 darjah Celsius. Sebab tu kena faham aplikasi. Contohnya kalau kita design seperti rich cabinet ke kurung, kita kena design tu kita nak letak satu barang saja. Kita tak boleh nak design satu kurung tu untuk letak semua benda. Sayur ke ikan ke, sebab sayur dan ikan ni dia ada suhu beku yang berbeza. Suhu segar yang berbeza. Sebab tu kalau kita design untuk 1 kilo daging, kita kena make sure yang letak dalam ruang bilik tu adalah 1 kilo daging. Kita tak boleh letak lebih, nanti suhu dia akan berubah. Sebab daging tu dia ada pernafasan. So adalah sikit cerita kat situ. So sekarang ni kita kena control supaya bila DDC ni kita kena control supaya dalam bilik ni dia sentiasa 5 darjah Celsius. So bila dah dapat 5 darjah Celsius, sensor akan bagi signal kepada controller akan cut off sistem. So kita akan buat julat, contohnya dah dapat sampai 7 darjah Celsius. So bila suhu dalam ni dah sampai 7 darjah Celsius, kompresor akan cut on balik. Sebab perbezaan untuk suhu kalau ruang rich cabinet kebiasaannya dalam 2 hingga 3 darjah Celsius. Ini saya cerita dari segi penunjukan lah. Maksudnya kita tak nak bahan yang kita letak dalam tu dia mudah rosak. Sebab itu adalah suhu dia. So yang ni pun sebenarnya kita kena tahu. Perbezaan tu kenapa. So saya cerita ni adalah satu contoh sahaja yang berkaitan dengan suhu. Contoh yang asas lah. Sebab DDC ni dia akan pergi kepada sistem. BMS tu dia akan pergi kepada building, bangunan, rumah, bilik. Sebab dia skop yang berbeza. Kalau dalam komersial dia akan pergi pada kilang-kilang. Sebab tu kalau contoh universiti dia akan ada satu bilik controller tu. Dalam bilik tu dia orang engineer ni dia akan tengok satu interface. Interface tu maksudnya kita macam gambar saya tunjuk sekarang ni kan. Dia satu interface macam telefon kita tu. Dalam tu dia akan tunjuk chiller 1, chiller 2, chiller 3, chiller 4. So chiller mana yang akan bagi signal kena servis. Itu depends pada kita punya aplikasi. Kita nak macam mana.
Yang pertama yang kita kena ambil port adalah safety lah. Maksudnya bila kita design DDC tu, yang pertama yang kita kena ambil tahu adalah keselamatan kepada peralatan dan juga barang-barang yang berkaitan dengan aircon tu. Tapi fokus pada sistem lah. So ada dua benda yang kita kena jelaskan lah kat situ. So setakat itu ada siapa-siapa yang masih ni ke? Ataupun saya cerita dalam sangat ke macam mana? Bisa juga saya ni. Okay. Boleh tak setakat tu je? Ada soalan? Boleh nak tanya ada satu soalan. Macam pernah tengok berkaitan dengan BMS ni lah dekat kilang Trox di sini. Dia kawal tu menggunakan ada aplikasi macam wifi lah, internet. Adakah sekiranya talian internet tu terganggu, adakah terganggu sistem BMS yang kontrol ni? Sebab yang TS saya cakap tadi berkaitan ada contohlah kawalan setiap bahagian tu dia memang ada label lah, kami tengok memang ada. Cuma dikata dikontrol tu guna wifi, internet. Adakah akan mengganggu sistem sekiranya tu lah talian internet tu terganggu? Tu nak tahu adakah DDC sebenarnya memang guna internet ataupun dia boleh stand sendiri? Tu macam mana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Okay. Okay. Soalan tu macam ni. Oh sorry. Padam sikit ni. Okay, kalau yang TS YT tanya tadi tu, sebenarnya sistem untuk BMS ni kita buat secara automation. Kenapa dia pakai wifi? Sebab salah satu cara adalah kita penggunaan masa lah. Maksudnya kita boleh tengok sistem kita tu walaupun kita berada kat rumah. Jadi dia akan ada satu aplikasi. Aplikasi tu kita boleh tengok progress sistem-sistem tu di rumah. So kalau contohnya sistem A ada masalah, so dia akan boleh bagi tahu direct lah kepada technician untuk pergi servis. Sebenarnya walaupun ada wifi, dia kena backup dengan manual. Maksudnya sistem kita tu kalau kita betul-betul design, kita kena ada plan A, plan B. Satu wifi, satu auto, satu manual. Memang akan ada macam tu. Okay, boleh menjawab ke? So, saya tambah sikit. So, contohnya tadi kan, bila sebut pasal wifi tadi, sebenarnya kalau faham yang di sini, kita kena merangkumi PLO 10. Okay, PLO 10 tu, dia digital kan. Jadi, dia sebenarnya sistem kita ni, satu set sistem ni, yang sini ni, kita kena pakai IoT. Sama ada pakai wifi atau kita pakai telefon atau kita nak pakai laptop tapi guna wifi. Maksudnya sistem ni data-data dia kena ke telefon. Macam tu. Sebab dia sebenarnya kita boleh pakai controller. Dalam controller tu kita kena letak wifi module. Saya nak cerita lebih, saya takut juga kat situ. Tapi nak kena faham lah, sistem kita ni walaupun kita dah buat satu DDC, tapi kita kena adapt dengan satu benda lagi yang kita panggil sebagai IoT ataupun Internet of Thinking. Maksudnya kita pakai Google Assistant ke. Cuma kita pindahkan saja sebenarnya arahan daripada situ. Sistem tu masih sama. Macam itulah. Halo, Assalamualaikum. Salam. Boleh saya advice lah? Okay, boleh. Okey, boleh ya? Boleh. Puan Baiti, saya cubalah. Okey, adakah link internet ataupun line internet tu mengganggu sistem? Okey, kita kena faham dua benda dalam sistem BMS atau BAS DDC ni lah. Satu, konsep dia macam mana nak kawalan secara berpusat
Okay. Jadi bagi saya sekiranya line internet bermasalah, tidak mengganggu sistem. Sebab dia ada dua benda. Pertama, pemantauan. Jadi kita hanya baca data saja. Okay. Yang kedua, kawalan. Jadi kita tengok bangunan tu, kalau keseluruhan sistem tu dikawal secara automatik, dia akan adjust sendiri mengikut kepada set point lah. Bagi setiap bangunan dia ada apa dia panggil, bilik kawalan. Jadi segala set point dia akan setkan dalam bilik kawalan tu lah. Jadi untuk technician ataupun jurutera yang bertugas, dia hanya linkkan display untuk tengok data. Jadi internet tu just nak baca data saja. Jadi bagi saya, pendapat saya lah, internet tu tak mengganggu sistem pada building. Sebab internet tu kebanyakannya dia orang pakai kat handset tu untuk baca data je, tengok je. Sekiranya ada masalah yang besar, baru dia akan pergi kepada poin yang masalah tu lah. Sama ada masalah tu pada sistem pengudaraan, sistem tu bermasalah pada chiller, sistem tu bermasalah dekat AHU, kat situ je lah. Okey, saya harap membantulah benda tu. Terima kasih. Sangat membantu KS Fazil kan. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Saya sebenarnya saya risau juga penyampaian tu tak sampai. Tapi kalau ada soalan boleh tanya, sebab kita cuba spreadkan yang asas tu. Macam T.S. Fazil cakap tadi itu betul-betul bidang komersial. Memang di industri luar macam tu. So kalau siapa-siapa pernah pergi, macam saya sendiri pun saya pernah pergi dekat UM, memang ada satu bilik khas untuk dia sebenarnya interface. Interface tu maksudnya paparan yang kita boleh tengok sistem tu tengah berfungsi, tengah off, tengah shutdown, siapa servis. Sebab kita akan tengok paparan tu saja. Tapi yang buat servis tu ada orang-orangnya lah. Macam T.S. Fazil cakap tadi, Wi-Fi tu ataupun IoT tu sebenarnya untuk memudahkan kita tengok sistem tu kat mana-mana kita duduk. Janji ada Wi-Fi. Sebab kita link dengan Google. So sebenarnya itu adalah yang sebelum ni saya pernah bincang dengan Cik Zuhelmi. Dia memang nak kita integrate, maksudnya kita kena masukkan dalam DDC ni ada benda tu sampai ke IoT. Kontrol guna phone. Tak besar tak apa, janji ada. Contohnya kita nak kontrol, contohlah kan, benda yang worksheet 1 tu, kita kontrol suhu. Tapi guna digital controller untuk kontrol contohnya motor, untuk kontrol kompresor ke lampu. Tapi kita linkkan dia guna interface dekat phone. Maksudnya kita kena design dalam telefon kita tu aplikasi untuk kita boleh on off controller tadi menggunakan phone. Secara macam tu lah. Paling mudah. Jadi rasanya ramai yang boleh buat benda tu. Dan bila kita sebutkan pasal DDC ni, dia sebenarnya luas. Macam saya cakap tadi lah. Yang paling penting kita kena faham kita nak kontrol apa. Kita nak kontrol suhu ke? Kita nak kontrol kelembapan ke? Kita nak kontrol pressure water pressure ke, water air flow rate ke, water flow rate ke. Sebab itu adalah bidang kita. Kelajuan air pun kita kena kontrol.
Kelajuan udara pun kita kena kontrol. ASU tak boleh keluar macam ribut, nanti bising. Sebab tu kita kena ASU duduk jauh. Tapi depends pada masing-masing fahaman macam mana nak buat. Tapi yang penting di DC kita tu kita kena fokus pada betul-betul bidang aircon ni. Heat, ventilation dengan air conditioning. So apa-apa saja yang kita buat melalui worksheet tu sebenarnya kita buat part by part kecil-kecil. Yang worksheet kelima tu sebenarnya saya dengan tim lah satu di KB Kelang ni, saya dah buat satu inovasi melibatkan simulasi untuk sistem BMS tu. Khas untuk kita punya bidang lah. Nanti saya simplify dalam tu, saya inform kat semua orang lah. Sebab saya nak dan simulasi tu dia ada kaitan dengan IoT. Memang kita akan kontrol dengan telefon. Sebab saya risau juga bila diberi tanggungjawab untuk subjek ni, saya kena fikir macam mana nak memenuhi PLO yang seperti dibincangkan oleh Cik Zul tu lah, Cik Zul Helmi. Sebab kita semua ni akan renew MBOT tu pada tahun hadapan, 2024. Tapi untuk 5 tahun ni kita akan continuous dulu untuk setahun. Lepas tu kita akan renew balik dokumen untuk tempoh 6 tahun ke depan. So kita kena penuhi apa yang perlu supaya kita punya MBOT ni dia berterusan. Tapi saya harap asas untuk DDC ni boleh jelas lah. Kalau tak jelas boleh tanya lagi sementara kita masih ada. Sebab saya memang saya limitkan 1 jam saja untuk sesi kita. Sebab saya sebenarnya lebih kepada nak bantu kawan-kawan supaya kita boleh faham benda ni sama-sama. Kalau tak kisahlah kita duduk kat mana pun, mungkin cara macam ni saja yang kita boleh buat sharing. Saya akan buat secara bersiri lah, ikut keperluan. So mungkin selepas ni kita akan buat satu slot lagi macam workshop lah, kecil. Kita akan gunakan controller dan kita akan ceritalah macam mana nak buat pemasangan kepada sensor, macam mana nak tengok dia punya sensor tu dia sentiasa membaca suhu setiap satu saat. Maksudnya benda-benda macam tu, asas tu memang nak kena tahu sebelum kita pergi perkara yang lebih besar. Saya harap macam itulah. Dan kena faham kat sini, controller tu dia ada banyak jenis. Bukan Arduino je, tapi kenapa kita pilih Arduino? Sebab Arduino adalah antara controller yang paling murah. Dia paling banyak ada contoh-contoh projek. Lepas tu dia ada satu hub yang kita boleh copy daripada orang lain. Dia ada satu website yang established lah. So itu paling mudah yang kita boleh share. Dan harap antara kita ni boleh faham dan membantu pelajar kita. Sebab saya yakin sebenarnya kalau pendidikan tu, kelas kita tu dia bergantung atas cikgu dia. Kalau cikgu dia betul-betul aktif, perform, maksudnya student kita akan buat perkara yang sama. Sebab kita nak dapatkan satu benda yang berkualiti ni, kita kena jadi aktif. Kita kena masuk dalam bidang tu, dalam ruang tu dan kita kena bergerak aktif sama-sama. Kita tak boleh nak bagi arahan. Sebab student kita akan belajar dari segi dia tengok apa cikgu dia buat. Saya masih pegang kata-kata arwah Cikgu Rahim dan juga Tu Haji Rozi. Dia kata kalau cikgu tu pandai, maksudnya student kita akan pandai. Itu saja yang saya pegang sampai sekarang lah. Sebab tu saya willing untuk buat perkongsian. Walaupun secara ringkas, saya harap membantu dan memberi sikit kefahaman. Sebab kefahaman tu bukan saya punya hak. Tapi saya bagi sedikit apa yang saya faham ni. Dan kefahaman tu bukan saya punya lah untuk bagi kepada semua orang faham. Sebab dia depends pada orang masing-masing lah. Pada masing-masing. Kalau hari ni sesi datang untuk tempoh sejam ni betul-betul nak faham, insyaAllah kita faham lah. Tapi depends pada masing-masing. Dan saya yakin kekuatan kualiti pendidikan kita ni sebenarnya dia bergantung pada cikgu yang duduk dalam kelas tu. So ada soalan lagi ke? Sebelum kita tamatkan sesi kita. Saya nak buat santai-santai je ni, saya takut juga. Saya risau benda ni salah faham ke. Kalau salah terus betulkan. Sebab sesi ni akan jadi sesi perbincangan.
So kita akan buat lagi selepas ni. Ada lagi soalan nak ditanya? Okay, kawan-kawan kita yang lain boleh bantu jawab. So ada benda yang nak tanya, nak ada siapa-siapa lagi nak tanya? Ada? Atau saya stop sharing boleh? Sekejap lah. Kita borak-borak lah lagi. Borak lagi. Saya tak tahu siapa. Okey. Saya tak nampak. Sedikit lah perkongsian. Secara umumnya DDC ni dia pecah dua je. Satu, pemantauan. Pemantauan, kalau building tu hanya nak pantau data, boleh je. Tapi kawalan dia buat manual. Tak ada masalah. Tapi kalau dia nak buat full, dia kena buat dua benda lah. Satu, pemantauan yang mana akan ada display lah. Ni yang Mbak Iti cakap tadi, maknanya display tu kita linkkan dengan IoT untuk masuk ke handset. Jadi kita akan dapat pantau lah sistem tu. Okay, tanpa buat kawalan. Tapi bila kita dah masuk kepada kawalan secara automatik, tu dia dah jadi full lah BMS lah. Jadi dia ada dua. Satu untuk kawalan, satu untuk pemantauan, yang kedua untuk kawalan. Okay. Kemudian bila di industri, sedikit perkongsian lah. Kos pada bil tu memang sistem kita lah yang paling banyak kena hamun lah. Memang kena hamun lah. Dia tak nak lebih 85% kos bil yang ditanggung dalam satu bangunan. So atas tujuan tu wujudlah sistem kawalan BMS tu untuk sistem kita. Sebab kebanyakan building yang ada commercial system aircon ni memang 85% bil adalah kita punya bahagian. Jadi apabila dia masukkan sistem BMS ni, dia akan cut cost lebih kurang 30 hingga 35% lah daripada 85% asal tu dalam satu-satu building. Dan apabila peningkatan berlaku walaupun dah pasang BMS, jadi pegawai yang bertugas tu kena jawab lah. Sebab sistem dah ada BMS tapi bil masih lagi tinggi. Jadi kat situ kecekapan BMS tu dia akan petikai lah. Ataupun setting untuk servis, masa untuk apa, buat maintenance. Jadi atas sebab tu lah sistem aircon ni atau HVAC ni dia masukkan sistem PMS. Yang lain rasanya tak ada kot. Saya tambah tu je lah sikit. Saya setuju dengan Tik Fazil sebab saya pernah dengar daripada industri antara brand, contohnya chiller saya nak sebut, saya risau juga. Contohnya brand A dengan B ni, brand A tu bila dah pasang berbanding dengan brand B, bila ada satu company propose brand B ni kepada satu hospital, sebenarnya penjimatan untuk dalam sebulan tu sebenarnya dalam 1 juta pun ada. Saya pernah dengar lah, saya pernah tengok lah sebenarnya, saya tengok laporan tu. Jadi maksudnya betul apa yang Cik Fazil cakap tadi. Sepatutnya sistem tu, sebenarnya sistem kita lah yang paling banyak gunakan tarik elektrik tu bil kita meningkat. Sebab tu kalau macam kita, bila kita dalam bidang, ini pandangan saya bila kita dalam bidang penjujukan dan penyambungan udara, pada tahap SWM 1, SWM 2 dia masih
kena buat kerja ikut arahan. Tapi bila pelajar kita ni dia duduk dalam diploma 1 dengan diploma 2, dia kena faham aplikasi tu. Dia kena faham kenapa sebab tu dia kena design. Sebab tu dalam diploma ni dia kena banyak soalan, kena bagi pelajar tu dia berfikir macam mana dan kenapa benda tu terjadi. Sebab hanya orang yang berada dalam specialist daripada Econ saja yang boleh bagi proposal macam saya cakap tadi. Brand A, brand B pun ada beza sampai 1 juta untuk tempoh sebulan. So siapa yang tak nak benda tu? Jadi orang-orang berkenaan macam pelajar kita lah yang boleh bagi propose. Bila bagi proposal, propose pada satu contohnya hospital, itulah income untuk syarikat tu. Sebab sistem Econ sebenar hanya difahami oleh orang yang belajar dalam bidang Econ. Tapi adakah pelajar kita dia faham asasnya Econ tu apa kepentingannya, macam mana nak prevent daripada, nak elakkan daripada pembaziran. Sebenarnya banyak duduk dalam ni lah. Depends lah pada kita macam mana kita nak design. Sebab asal DDC ni sebenarnya kalau betul-betul kita faham, banyak inovasi yang kita boleh buat. Contohlah yang saya nak cakap kipas. Di ventilation untuk kita kan, untuk Econ, untuk bidang Econ. So kalau contohlah pelajar tu dia berfikir, contoh mungkin ada orang fikir kan, letak depan kipas tu satu motion yang pergerakan. Maksudnya kipas tak akan bergerak saja ikut orang tu. So satu benda yang bagi saya dia bukan satu pembaziran. Sebab betul-betul penggunaan tadi tepat pada orang yang nak pakai. Ni contohlah yang saya boleh bagi pandangan. Saya tak pastilah kalau mungkin salah daripada orang lain, tapi fahaman saya macam tu lah. Sebab kita kena fikir penjimatan, kita kena fikir tenaga yang baru walaupun kita bidang penjujukan. So benda-benda ni adalah sebenarnya sangat membantu dalam bidang kita supaya kita ni kena create student dia seiring dengan industri. Jadi kita kena belajar apa itu industri, kehendak industri, IR 4.0 tu. Kena faham jugalah, kena ada relate-relate sikit kat situ. Okay. Saya rasa itu saja kot daripada saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada TS Hayati di atas perkongsian ilmu berkaitan dengan DDC HVAC sebentar tadi. InsyaAllah akan ada siri seterusnya tu, TS Hayati. InsyaAllah, jika perlu. InsyaAllah. Okey, kepada semua guru, bolehlah isi link di bahagian checkbox. InsyaAllah mata kredit akan diberikan pada SPF, KPF masing-masing lah. Kena ada. Programming Kena ada. Programming. Kan Macam program ni mana? kena ada ni, insyaAllah. TS Hayati kata akan ada siri tu. Siri 1 ni, insyaAllah siri 2 ya. TS Hayati. Tapi saya nak, sebelum kita tutup lah, saya nak juga feedback pada kawan-kawan yang ada. Sebab saya risau sebenarnya yang bercakap ni saya, Cik Fazil dan Cik FIT. So mungkin ada seorang dua yang boleh bagi rumusan sikit. Sebab saya nak tahu juga dapatan tu. Mohon peserta untuk bagi rumusan lah berkaitan info yang telah diberikan sebentar tadi. Siapa apa? Cik Safidin. Cik Udin. Apa dia? Siapa nak bagi? Saya nak tahu. Sekurangnya seorang lah boleh cerita. Nurul ada, Tahir ada. Ada berapa Nurul tu? Boleh? Cikgu Faizah ada tu. Cikgu Sharifah pun ada. Nak bercuti. Ada. Cikgu Saifuddin lah. Saifuddin atas motor tu. Oh, dah motor. Ada ke yang lain yang sudi untuk dapatan ataupun ni Yanti? Cikgu Yanti.
Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar? Okay, Alhamdulillah. Sedap suara. Okey, sikit je sebenarnya saya pun join ni sebab nak tahu, macam saya dah bagi tahu tadilah, untuk kita faham konsep dulu. Kan, untuk nak fahamkan pelajar ni nak kena faham konsep dulu sebab pelajar ni untuk bukan saja kita nak ajar untuk subjek DDC saja. Sebab untuk KB Keluang ni rasa KB lain pun sama kot. Kita ada minta pelajar buat projek. Kan projek PTA berdasarkan kepada DDC lah, DDC apa-apa controller macam ni lah. So bila dapat tahu pasal kursus ni, so at least kita guru boleh, yang tak mengajar DDC tapi kita boleh applykan juga untuk pelajar guna untuk PTA. So bila nak suruh pelajar buat projek tu, itulah nak kena pelajar faham. So nak pelajar faham, cikgu tu pun kena faham dulu. So itu je lah komen daripada saya kan. Tak berani juga nak komen dalam-dalam sebab tak pandai juga. Okay, terima kasih. Terima kasih Siti. So ada lagi ke? Ada lagi yang nak bagi ni? Atau kita, dah hampir pukul 11 ni? Okay. Okay. Sekiranya tiada apa-apa lagi, saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua peserta pada hari ini, dan juga paling tidak dilupakan, paling penting kepada fasilitator kita, TS Hayati, di atas perkongsian ilmu yang penuh manfaat dan penuh berinformasi. InsyaAllah kita akan teruskanlah kalau ada rezeki di siri seterusnya. Boleh kita tutup sesi kita pada hari ini ya, TS Hayati? Jap. Tanya Yani tu. Nak tanya Yani. Cikgu Yani, macam mana pengalaman buat programming? Cikgu Yani boleh kongsi? Cik Yani. Saya kah? Yalah. Ya, betul. Tengah masak kari ni. Tak apa, kita santai-santai je sebenarnya. Yani masa buat programming tu berapa sensor pakai ya? Tengah masak kari ni tanya pasal programming ni. Aduh. Boleh pencen tau belajar program tu. Betul. Okay, Assalamualaikum semua. Cakap pasal programming Saya ni pun banyak belajar DDC ni dengan Yati ni. Lepas tu masa buat amali DDC tu, suami saya lah banyak ajar pakai Arduino tu. So pakai je lah software Arduino tu untuk buat controller. Okey lah setakat ni Alhamdulillah boleh ikut apa yang Yati dah bantu tu. So student pun boleh buat lah controller tu pakai Arduino tu. Adalah yang boleh buat, yang boleh apply dekat dia punya projek PTA. Tapi ada juga yang tak boleh, bukan semualah. Tapi okey lah, adalah juga dia punya hasil. Dia belajar controller tu. Bagi saya yang paling penting sekali dia faham basic. Basic, yang mana satu control, yang mana satu control device, yang mana satu sensor. Lepas tu dia kenal pasti apa jenis sensor yang ada dekat pasaran. So kalau dia faham konsep tu, nanti dia boleh apply lah dalam PTA dia. Kan? Betul. Yang paling penting cikgu pasakkan dalam kepala dia asas controller tu. Tepat sekali. Baik. Tak dengar. Terima kasih Kak Yani. Saya setuju sebenarnya dengan Cikgu Haryani sebab pelajar saya dulu pun buat projek terakhir tajuk berkaitan dengan kontrol je lah Arduino. Jadi bila dia buat, lepas tu hasil tu Alhamdulillah menjadi, tu yang seronok lah. Mana dia dapat kontrol sistem dia tu. Mula-mula saya sendiri pun risau juga jadi ke tak jadi ni, kita risau outcome dia kan. Tapi bila nampak dia yakin 3 orang tu buat betul-betul, Alhamdulillah menjadi. Padahal memang pelajar sebenarnya, jika diberi satu garakan memang insyaAllah dia akan buatlah, jadilah insyaAllah. Saya setuju juga. Sebab satu lagi yang saya sebenarnya nak share lah.
kita di sini sebenarnya bagi aircon ni macam mana kita nak simplify kepada betul-betul bidang aircon ataupun HVAC tu. So untuk dapatkan sesuatu yang komplit, yang berkualiti, memang dia akan makan masa. Tapi jangan sampai contohnya dah tempoh setahun ni tak ada improvement. Benda tu memang rugilah sebab kita, industri kita ni dia speed, kita laju. Kita takut nanti kalau kita sebagai penyampai orang tengah ni tak bagi betul-betul pada student, jadi student kita tu dia akan duduk belakang lah. Dia ke belakang lah. So kita nak bawa TVET macam KV ni ke depan. Sebab subjek tu adalah subjek yang bagi saya sebenarnya dia agak mencabar. Tapi sebenarnya boleh sebab sebab saya yakin sebab cikgu-cikgu kita ni sebenarnya semangat dia tinggi. Dia explore, ada yang tanya macam mana nak beli apa semua. Benda tu lah kita nak wujudkan satu environment antara cikgu KV-KV, cikgu PPU di KV-KV ni nak wujudkan environment macam tu. Saling tolong, siapa tak ada barang, siapa yang boleh supply, siapa boleh share. Sebab tu nanti saya cuba juga buat sesi macam ni secara bersiri. So kita akan include sekali, bukan setakat DDC lah, maksudnya subjek-subjek lain atau benda-benda lain berkaitan macam inovasi ke, contohnya perkongsian yang mengenai ETS ke. Semua tu adalah lebih kepada untuk tingkatkan kualiti pendidikan bagi PPU tu sendiri. Kalau bukan orang kita yang buat, tak ada siapa yang akan tolong kita buat lagi. So kita kena bergerak sendiri benda tu. Macam saya cakap tadi, Cikgu Mustafa dah nak pencen tapi masih lagi willing untuk datang sesi macam ni. Tanya lagi nak beli barang apa semua tu, datang lagi khusus. Walaupun dah penghujung, maksudnya semangat tu yang kita nak bawa. So nanti mungkin juga ada sesi nanti saya akan minta otak-otak kita untuk bagi sesi motivasi ke. Sebab kalau kita tak kukuh dari segi PPU, lama-lama dia akan down lah. Sayang lah sebab kita akan makin ramai otak-otak kita akan pencet. Kita kena ingat yang tu. Sebab kekuatan PPU sebelum ni bergantung kepada orang-orang yang pengalaman, orang-orang lama. Benda tu satu benda yang bagi saya sayang lah kalau kita tak sambung. So itu saja. Nanti cakap panjang dia lagi panjang. So sesi ni sebenarnya Cikgu TSYT ada record. So nanti saya akan upload pada YouTube. YouTube tu nanti saya bagi link lah untuk kita punya record sesi tu dan juga siapa-siapa yang nak, siapa yang tak hadir hari ni kita boleh bagi link. So kalau ada soalan boleh tanya, yang mana kita boleh jawab, kita jawab lah. InsyaAllah itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dengan apa yang disampaikan pada hari ini tak dapat 100% pun, 5% ke 10% tu bagi saya dah cukup bagus. Sebab nak dapat 100% dia adalah proses, proses adalah masa. Okay, itu saja. Terima kasih semua yang hadir. Saya serahkan kepada Cikgu TSYT. Terima kasih TSIT. Alhamdulillah selesai sudah sesi kita. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta. Kita tutup sesi perkongsian kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wa'as. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, nanti kami upload.
Apa Yati tadi yang apa Cikgu Mustafa kata yang beli Arduino daripada syarikat tu, nanti boleh tak mohon, sebab ingat rasa macam tak tu juga lah, macam kita boleh prepare untuk bagi student, kalau dapat harga lagi tu setiap student boleh ada satu Arduino. Mikrofon. Arduino tu ada dua. Satu original, satu compatible. Compatible tu memang murah. Tapi kena pandai cari kalau dia ada error. Kalau original biasa 100 lebih. Kalau compatible tu dekat Shopee tu banyak boleh cari lah. Sama je dia macam ada macam ikon ke dia belah macam tu lah. Mana ni dia dapatkan kat syarikat tu original lah kot kan, sebab kan? Tak pasti, tapi kalau harganya murah maksudnya dia compatible. Tapi biasanya kalau 100 lebih original lah. Mak ini tanya hari tu student lah, ex-student yang betul-betul buat mekatronik. Dia cakap macam tu lah. So kita boleh compare. Tapi tak kisah sebenarnya kalau kita nak pakai LO, itu mungkin harga jadi lain tu. Boleh. Kalau pendapat Yati sendiri lah sesuai. Assalamualaikum Cikgu Yati dengan Cikgu Maiti. Salam ya. Sorry. Saya ingat pukul 11. Saya masuk pukul 11. Saya tertinggal yang tu. Nanti upload dah. Boleh. Saya dah promote budak-budak saya pukul 11 sebenarnya. Apa cikgu, saya pun kita baru bincang Saya semalam. sebenarnya dekat tempat terpencil ni, internet tak berapa ni. Saya pinjam resort punya wifi ni. Semua orang tengah bercuti. Betul. Memang saya sungguh bercuti ni. Saya bercuti sungguh. Minta maaf. Tak apa. Okay, insyaAllah. Cuma saya nak tanya yang apa ni yang ni Cikgu Yati yang buat projek yang ni yang water pump tu ke? Yang untuk ni. Water pump tu pun tengah. Yang cikgu yang untuk sesi ni cikgu explain projek mana? Bukan, saya tak explain projek. Saya explain hanya asas je. Nanti kita buat sesi lain. Mak saya. Sebab apa? Saya risau kalau saya terus nak masuk pada projek. Takut asas tu yang saya Betul. PO tu. Sebab kita punya ni besar. Betul. Saya bukan apa. Saya ingat cikgu cerita pasal projek tu. Tapi tak apa. Okey je. Sebab itu yang saya suruh budak saya masuk. Kan. Tapi tak cukup sejam tu saya kata. Tapi tak apa. Kalau cikgu cerita pasal asas tu okey lah. InsyaAllah cikgu nanti doakan supaya kami boleh buat bersiri. Sekurang-kurangnya boleh lah bantu orang lain. Mungkin cikgu pun nanti boleh buat sharing. Saya sebenarnya ada je tapi Cikgu D lagi. tak, saya bukan advance. Sebab saya tak ada masuk. Itu saya on the spot dia buat. Kalau ada lah. Cikgu D banyak juga sharing dia kan, Yati. Tengok banyak dia sharing. InsyaAllah nanti banyak. Nanti saya pun kita akan usahakan sebab benda ni perlukan komitmen. Benda ni dia kena pelan-pelan. Ya, komitmen. Dia tak boleh buat sekejap. Tu dia nanti orang tak faham. Ya. Kecuali kalau orang tu dia dah Kalau cerita pasal nak buat coding programming, saya cadang. Sebab kalau nak ajar programming kat budak atau kita kena fahamkan yang asas coding tu. Macam mana kita nak masukkan programming memang boleh copy and paste. Tapi nak bagi budak orang faham yang coding yang macam contoh sensor suhu nak adjust tu kan. Itu yang saya rasa asas fizik tu kena ada sikit dah. Itu yang budak kita saya pun kan nak kena tengok betul-betul kan. Kang main ajar je kan. Mencarut juga budak-budak tu. Maksudnya kita nak kena buka buku C++ balik lah ya. Tak juga. Tak payah. Tak payah. Dia sebenarnya bagi saya, kalau tanya saya, so far saya buat, saya copy paste je programnya.
Jauh sangat. Cuma yang nak adjust dekat contoh kita ambil sensor tu, nak bagi kita faham apa kehendak tu. Kita suruh budak, tapi kalau tak faham, contoh kita setting LUL kan. Untuk apa kita bagi negatif 5? Itu yang nak adjust kat situ. Bukan programming tu. Bagi saya kita tak perlu aja. Tu kalau kita nak kaitkan suhu dengan dengan kelajuan angin. Nak bagi tu, Saya cakap tadi, budak tak faham. sebenarnya Dia aircon tak boleh cari coding tu. kontrol 4 Coding panjang. Dia nak cari yang betul. Tapi tak apa cikgu, nanti lain kali nanti saya join dengan, minta maaf lah saya lambat masuk, tapi saya nak juga masuk SPLG. Saya sebenarnya nak masuk SPLG ni, kurang 42 jam Tak apa. Nanti apa-apa ni. Terima kasih Cikgu Yati, Cikgu Baiti ya. Maaf lah. Tapi terima kasih perkongsian hebat-hebat ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Cikgu Tahir pun hebat juga tu. Diam-diam dia. Itulah dia tak cakap, dia senyum je. Itu saya tunggu tu. Tapi next nanti kita jemput dia. InsyaAllah. Okay, kita rasa kita stop sini Okay. Okay. Okay, terima kasih semua. Terima kasih TSIT. Cikgu Din nanti isi ni Google Form dekat chatbox. Okey. Itu yang saya tunggu tu sebenarnya. Jahat betul. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ti. Okay, terima kasih Ti. Assalamualaikum. Itu tekan pula Ti ni.